Okay, Assalamualaikum. So, kita akan mulakan kelas kita hari ini. Sambil tunggu tadi saya dah pasang video untuk awak tengoklah sambil-sambil tunggu cukupkan orang. Tapi cukup lagi juga ni, biarlah. Ni nanti diorang akan request untuk masuk insyaAllah. Harap-harap penuh macam biasalah. Okay, jadi hari ni kita nak belajar tentang 10.3 ni. Mekanisme denyutan jantung. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita hari ni, kita baca doa dan juga surah Al-Fatihah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah hari ini kita uh, masuk 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Okay, untuk mekanisme denyutan jantung ni macam saya dah tunjuk gambar dekat video yang saya pasang dekat awak tu, kita akan tengok tentang macam mana jantung kita ni boleh berdegup lah, berdenyut ataupun berdegup kan, dan menghasilkan dia ada bunyi juga sebenarnya. So denyutan jantung ni memang berlaku. Awak boleh pegang dekat dada awak dan rasa dup 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 lup lup dup lup dup lup dup tu. Ataupun kita boleh tengok denyutan jantung tu, pengaliran impuls itu melalui elektrokardiogram. Yang itu yang biasa jumpa dekat hospital ataupun klinik lah, siapa yang pergi untuk cek degupan jantung tu kan. So dia detect pengaliran impuls elektrik dekat dalam jantung kita lah melalui elektrokardiogram tu. So benda tu ada dekat dalam buku teks awak, muka surat 181 lah. So, macam mana impuls elektrik pada jantung tu boleh dikesan. Jadi hari ni kita nak tengok dulu sebenarnya kalau saya pasang slide ni, awak memang nampak lah macam tadi kan. Awak akan nampak jantung ni berdenyut walaupun dah buat tubik ni. Tapi saya tak boleh pasang lama sebab saya tak boleh pamerkan semua slide saya besar macam ni, present ni besar sebab nanti kalau orang request masuk saya tak nampak. So nak bagi tahu awak yang jantung ni sangat unik. Walaupun dah buat tubik daripada badan, dia masih boleh berdenyut dah sendiri dengan syarat dia disimpan dalam larutan beroksigen yang suam. Tapi yang ni tak pun sebenarnya, sekejap je kita buat tubik ni yang mengandungi nutrien lah. Otot-otot tu akan terus mengecut dan mengendur secara berikma dengan sendirinya. Macam ni lah. Cuma yang ini ni dia salurkan, disambung bahagian aorta dengan bahagian vena tu kan, supaya tu lepas tu dia ada mesin kat sini. So yang ni sementara saja sebelum jantung ini jumpa dengan penerima yang yang sesuai dengan dia. Biasanya kalau benda macam ni dia dah tahu dah ni siapa nak dapat, siapa yang derma, siapa yang nak dapat kan. Orang dah sign dah. Kalau jadi gapo-gapo kat dia, jantung ni nak bagi kat siapa-siapa. So yang ini dah ni lah. Ya, dia memang tak duduk lama-lama juga. Kecuali awak masukkan dia dekat dalam larutan yang kaya cukup dengan oksigen dan juga nutrien. So barulah otot kan jantung ni akan kekal lah berdegup. Okay, kenapa yang dia boleh berdegup sendiri tu tanpa ada, padahal kita tak hantar impuls saraf dah. Dia dah bertubik daripada orang dah, daripada manusia dah. Tapi kenapa jantung itu masih terus berdenyut? Okay, sebabnya jantung manusia ni dia terdiri daripada otot kardium yang bersifat myogenik. Otot yang bersifat myogenik ini sangatlah unik sebab dia boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu impuls saraf daripada sistem saraf. Sebenarnya apa saja pengecutan dan pengunduran otot dalam badan kita, dia berlaku mesti dengan kehadiran impuls saraf. Tetapi uniknya otot pada jantung kita yang kita panggil sebagai otot kardium, dia bersifat myogenik. Apa maksud myogenik tu? Jantung dia boleh mengecut dan mengendur tanpa ada isyarat impuls daripada sistem saraf. So dia berdenyut dan dia mengecut dan mengendur sendirilah. Okay, sampai masa dia akan mengecut dan mengendur dengan sendirinya.
So kenapa dia boleh mengecut dengan mengendur sendirinya? Sebab sebenarnya dia ada nodus sinoatrium. Penyebab punca impas saraf itu dihasilkan sendiri dekat dalam otot jantung kita. Okay, sebelum tu saya nak awak ingat balik yang pengaliran darah kita memang akan melibatkan jantung sebanyak 2 kali lah. Sebab tu kita dipanggil pengaliran apa tu sistem pengangkutan ganda dua kan. Sebab dia masuk jantung 2 kali, satu untuk tukar gas terdioksigen kepada beroksigen, kita panggil peredaran pulmonary, dan satu lagi adalah peredaran sistemik, iaitu daripada seluruh bahagian badan kembali semula ke jantung lah, daripada jantung pergi ke seluruh bahagian badan dan kembali semula ke jantung. So ini adalah keseluruhan sistem pengaliran darah kita lah. So yang ini tentang keunikan otot kardium tadi. Dan satu lagi, otot kardium kita ini dia bersilang dan dia bersambungan antara satu sama lain. Dalam textbook awak ada gambar rajah foto muka surat 180 tu, gambar foto 10.5 tu tisu otot kardium kan. Yang itu yang dia ambil daripada bawah mikroskop lah. So yang ini lebih macam ni lah lebih kurang. Jadi awak tengok apa yang lain daripada dia, sama je sebenarnya macam otot rangka berjalur-jalur gitu kan. Jadi strip gitu, tetapi uniknya dia bercabang antara satu sama lain. Dia bersilang. Maksudnya dia sambung. Bersambungan antara satu sama lain. Kalau otot rangka kita dia tak bersambung. Setiap satu pun memang ada nukleus sendiri. So dia memang ada nukleus tunggal lah, sama macam otot rangka kita. Tetapi otot kardium ni memang dia dah ada nukleus tunggal. Maksudnya aktiviti dia dikawal oleh diri dia sendirilah. Tetapi dia bercabang antara satu sama lain. Bila dia bercabang ataupun dia bersilang dan dia bersambungan antara satu sama lain, maksudnya apa? Impuls itu akan disebar dengan sangat cepat. Sebab dia macam bersambung lah. Jadi pengaliran impuls itu sangat cepat. So itu kelebihan yang ada pada otot kardium. Selain daripada dia bersifat myogenik, dia mengecut dan mengendur tanpa perlu isyarat impuls daripada sistem saraf. Tapi bila dia jana impuls saraf, macam saya cakap tadi lah, awak akan tengok kejap lagi siapa yang jana impuls saraf tu, iaitu nodus sinoatrium. So bila dia jana impuls saraf, satu tempat je, tapi sebab sifat dia yang bercabang antara satu sama lain, inilah gambar dia kan. Dia ada dekat situ, dia sikit je tempat SA tu. Nodus sinoatrium tu, SA node ni. Okay, kat sini tempat punca dia. Tapi sebabkan dia bercabang tu, tengok pengaliran dia sangat cepat sebab dia boleh pergi merata. Itu yang uniknya otot jantung. Awak kena tahu yang tu mula-mula. Kenapa dia bersifat macam mana dia boleh kita panggil dia sebagai bersifat myogenik, apa kelebihan dia yang dia ada. Kena ingatlah tu, dia bercabang ataupun dia apa tu bersilang dan bersambungan. Tak payah guna bercabang lah sebab dalam buku teks awak guna bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. So apa hasil akibat daripada dia bersilang dan bersambungan ni, dia akan menyebarkan impuls saraf dengan sangat cepat. Macam gambar ni lah. Sini je puncanya, tapi pengaliran impuls saraf tu akan sangat cepat sampai ke seluruh jantung. Bahagian bawah, kiri, kanan semua dapat. Sangat cepat lah. Okey, jadi kita pun nak tengoklah macam mana sebenarnya otot jantung itu boleh berdenyut. Okay, jadi yang ni sepatutnya awak kalau buka ni memang nampak lah duk-dap jantung tu kan. So macam mana otot jantung kita berdenyut? Satu, awak kena kenal dia punya struktur. Dalam textbook awak, muka surat 180 tu, struktur jantung tu awak kena ingat lah. Ingatlah copy paste gambar ni tadi. Jantung, yang ni. So yang ini ni, kena ingat, itu dah ingat kan. Cuma tambahan yang awak kena ingat kat sini adalah dia ada nodus sinoatrium betul-betul dekat tempat aliran masuk darah daripada vena cava. Itu tempat kedudukan NA. NA pula. Nodus sinoatrium. So SA nodes duduk kat situ. Jadi bila dia ada dekat sini, awak kalau lukis kat sini lah. Lukis situ lah. Nodus dekat situ kan. So tempat di mana nodus sinoatrium tu duduk dekat dengan laluan masuk darah daripada seluruh jantung masuk ke dalam jantung, iaitu dekat antara vena cava tu. Okey, dengan atrium kanan. Okey, lepas tu kedudukan nodus atrioventricular pula, dia duduk dekat dengan
jalan nak masuk, dia dekat dengan injap tricuspid kan. Ni tricuspid nampak ni. Dia punya apa tu, memegang lagi tiga ni kan. So kat sini ini tempat nodus atrioventricle. So nodus atrioventricle ni duduk dekat sini. Jadi kenapa duduk dekat pintu masuk dua-dua ni? Nanti awak akan tengok kenapa macam tu kan. So lepas tu kena ingat juga dia ada berkas his ni. Ni berkas his. Lepas tu kita ada gentian Purkinje ni daripada sinilah ke seluruh kanan dan kiri ventricle. Kanan, ventricle kanan ada, ventricle kiri pun ada. Tengah-tengah ni dia panggil berkas his. So ini adalah kedudukan apa tu, anatomi tambahan yang awak kena ingat apabila nak menerangkan tentang peredaran darah dalam manusia ni lah, terutama sekali berkaitan dengan mekanisme pengecutan jantung. So sekarang ni awak dah tahu duduk mana nodus SA dan duduk di mana sebenarnya nodus AV. AV tu adalah atrioventricle, SA tu adalah sinoatrium. Kena ingatlah tu, pintu betul-betul dekat ruang daripada vena cava nak masuk dalam kita punya ventricle kanan. Lepas tu ventricle atrium kanan, antara atrium kanan dengan ventricle kanan tu dekat-dekat dengan dia punya apa tu, injap tricuspid akan ada pula nodus AV, nodus atrioventricle. So kat situ kedudukan dia. Lepas tu kena kenal di mana letaknya berkas his. Berkas his ni dia duduk dekat tengah-tengah septum yang dia akan memisahkan dua bahagian lah, gentian Purkinje tu, satu ke ventricle kanan dan satu lagi akan pergi kepada ventricle kiri. Okey, jadi ini semua yang saya sebut tadi lah sangat penting untuk memastikan kita punya jantung ini berdegup dengan sempurna lah. Okay, dan perentak jantung kita panggil juga NA, nodus SA ni adalah, kalau kita ganti dekat luar kita akan panggil dia sebagai perentak jantung lah. Macam dia berfungsi macam perentak. Okay, perentak jantung ni kalau awak tengok dekat dalam muka surat 180 tu dia ada dunia biologi kita tu kan. Yang ni lah Metronic micra ialah perentak jantung buatan terkecil di dunia, saiznya lebih kurang saiz sebiji vitamin yang dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan lah. Perentak jantung buatan ini menghantar cas elektrik kecil yang merangsang denyutan jantung. So, kalau masukkan perentak jantung, dia punya khas untuk ganti ni je, nodus SA. Tak boleh nak ganti nodus AV. Kalau dengar je perkataan perentak jantung, kat mana awak nak letak, awak kena letak dekat tempat nodus SA. Ingat yang tu. Sebab selalu ditulis soalan-soalan untuk soal label kalau nak letak perentak jantung kat mana. Perentak jantung ni kita nak ganti nodus SA ni, bukan nodus SV. Okay, nanti awak tengok kita nak pergi ni macam mana pengepaman jantung boleh berlaku. Okay, ni gambaran ni kan. Ni pacemaker ni adalah perentak jantung lah. Boleh ganti terus kat sini lah kalau tu nodus SA kan, tempat nodus SA tu kita letak dekat situ. Okay, yang ini gentian Purkinje ni kat bahagian bawah, ingat. Lepas tu kita ada berkas his. Sini tengah-tengah ni berkas his ni kan. Okay, jadi ni bahasa Inggeris lah. Kita tengok yang ni kedudukan semua tu. Tengok punya ringkasan. Okay, jadi kita tengok bahasa Melayu ikut dalam buku awak lah. So mula-mula apabila darah masuk ke dalam atrium kanan. Dia start macam tu ni. Apabila darah masuk ke dalam atrium kanan, nodus sinoatrium akan menjana impuls saraf. Maksudnya dia akan kesan, okey, darah masuk. Okey, impuls elektrik sebab nodus sinoatrium ni fungsi dia untuk jana impuls elektrik. Impuls elektrik akan merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Dia mesti serentak pergi tu. Pergi kedua-dua atrium. Bukan atrium kanan saja terima, atrium kiri tak dapat. Tak. Sebab ingat, ciri otot jantung kita myogenik. Satu kan. Satu lagi yang tadi tu apa? Dia bercabang. So bila dia cabang dia pergi serata. Semua dia pergi. So dia pergi dekat kanan dan dia pergi juga dekat bahagian kiri. So impuls elektrik tu akan merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium menyebabkan atrium mengecut secara serentak. So bila sampai impuls elektrik, apa impuls elektrik ni bawa maklumat? Dia suruh atrium mengecut.
Pengecutan atrium tu membantu darah um, pengepaman darah masuk ke dalam ventricle. Macam saya cakap belon tadi tu kan. Bila kita tekan belon, pergi mana? Dia akan tolak, push darah. Jalan keluar yang ada sekarang adalah di kita punya ventricle, masuk ke dalam ventricle. Waktu tu dua-dua apa nama tu, ventricle kita tu akan bersedia untuk terima lah. So injap tricuspid dengan bicuspid akan terbuka waktu pengepaman darah berlaku, iaitu pengecutan atrium. Dia push, ditekan, darah masuk ke dalam ventricle kanan dan ventricle kiri secara serentak. Dia memang masuk dan keluar secara serentak. Okey, waktu yang sama, waktu dia nak masuk tu, dia akan, darah-darah tu semua akan pergi jumpa dengan kita punya nodus V, AV. Kan? Sama juga dengan tadi kan impas saraf tu dah pergi merata. So dia akan, impas saraf tu akan sampai pada AV tadi. Nodus AV. Jadi bila sampai dekat situ, nodus AV tu akan kata, okey, dia pula dapat jana impas saraf untuk mengecutkan kedua-dua belah ventricle. So, impas saraf akan pergi ke seluruh bahagian ventricle, kanan dan kiri, dan melalui gentian pekerji tadi lah. Dia akan pergi kat bekas his, bagi dua, pergi dekat gentian pekerji. Semua tu dapat impas saraf yang bagi tahu kena kena buat pengecutan ventricle. Jadi bila impas elektrik merebak ke bahagian apex jantung, bahagian seluruh ventricle lah tu, akibatnya ventricle akan mengecut dan mengepam darah keluar dari peparu dan badan. Keluar ke peparu dan badan. Maksudnya bila tadi dia dah masuk kan, duduk situ, masa yang sama juga impas saraf akan sampai dekat ventricle kanan dan kiri melalui gentian pekerji. So dia akan push, tekan, pengecutan tekan dinding jantung kita untuk tolak darah keluar daripada jantung, sama ada ke peparu ataupun ke badan. Melalui aorta lah ke badan kan. So waktu yang sama memang injak sabit akan terbuka di dua-dua. Sama ada di arteri pulmonary ataupun di arteri pulmonary dengan aorta. Dua-dua akan terbuka. Faham ke? Faham ke? Ni. Tak tanya. Faham ke? Pak A? Senyap. Dengar ke tak? Faham cikgu. Boleh ke? Nampak ke tak macam mana pentingnya SA ni? Sebab SA ni lah yang pemula, nodus SA ni lah pemulanya. Dia yang jana impas saraf untuk jantung. Bukan impas saraf semua tempat lain, pengecutan pengeluaran otak kita berlaku daripada penghantaran impas saraf daripada saraf tunjang ataupun daripada otak. Tetapi untuk jantung, denyutan jantung, dia kecuali kalau kita punya medula oblongata. Medula oblongata tu dia dapat hormon. Yang tu baru pengecut cepat ataupun lambat. Kalau tidak, memang pengaliran darah masuk tu saja dah menyebabkan otot jantung kita tu mula mengecut dan mengendur sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada nodus SA. Apa fungsi nodus SA? Dia macam perentak jantung yang kita masukkan lah. Dia pemula. Dia yang akan jana impas saraf. Bila jana impas saraf terjana oleh SA, dia akan hantar ke seluruh ventricle, kanan dan kiri, secara serentak ke situ kan. So, ventricle kanan dan kiri kita akan mengecut. Dia akan pam darah masuk ke dalam ventricle. Okay, pada masa yang sama, impas saraf tadi dah sampai dekat nodus AV pula. Nodus AV akan hantar impas saraf, arahkan ventricle pula untuk mengecut. So dia akan hantar melalui berkas his. Berkas his akan bercabang dua, hantar kepada gentian pekerji ke seluruh bahagian ventricle. So ventricle dapat maklumat, okey, kena buat pengecutan otot. So pengecutan otot akan berlaku, dia akan pump. Bila dia pump, darah akan keluar daripada jantung ke peparu ataupun ke seluruh badan. Kena ingatlah yang tu. Kita tengok satu-satu macam mana dia jadi.
Okay, mula-mula ni kan. Ni jantung kita ni. Tu saya buat ni. Okay, so nodus sinoatrium menghantar impuls. Ni anak panah kan. Menghantar kepada, jadi atrium akan mengecut ni. Dua-dua ni atrium akan mengecut. Okay, bila atrium dah mengecut, impuls saraf tu akan sampai kepada nodus AV pula. Kan, dia akan bergerak. Cepat ni sebenarnya. Impuls saraf ni sangat cepat tau. Macam awak buka lampu, lampu terus menyala. Lagi cepat daripada tu sebenarnya. Kalau ikutkan, impuls saraf tu sangat cepat. Okay, jadi bila sampai dekat AV, AV akan hantar impuls saraf kepada gentian pekenji lah, daripada bekas his pergi kepada gentian pekenji dan seluruh bahagian ventricle pula akan mengecut. Okay. Bila ventricle mengecut, ini jantung yang terdiri daripada gentian kardian tu kan bersilang dan bersifat myogenik. So dia akan kecut, nampak tak? Gambar ni kecut kat sini. Kat sini gambar atrium dah mengendur. Kalau mula-mula tadi, atrium yang mengecut waktu nodus sinoatrium tu start hantar impuls saraf tu. Ya, yang ni ventricle kita mengendur. Bila ventricle kita dah dapat impuls saraf, gentian pekenji, daripada gentian pekenji tu, so ventricle kita pula akan mengecut. Ni yang ventricle kita mengecut. Waktu yang sama, atrium dah mengendur balik. Dia dah sedia nak masuk darah lah, darah masuk pula. Yang ni keluar. Dia akan bergilir-gilir sampai kita matilah sebenarnya. Okey, pengecutan ventricle yang kuat menyebabkan tekanan darah dalam kedua-dua ventricle meningkat. Akibatnya darah terdioksigen dipam ke paru-paru melalui arteri pulmonary dan darah beroksigen dipam ke seluruh anggota badan melalui aorta. Pengenduran atrium dan ventricle diastole menyebabkan tekanan darah dalam jantung menurun. Akibatnya darah mengalir masuk kembali ke dalam atrium melalui vena cava dan atrium kiri melalui vena pulmonary. Seterusnya darah akan mengalir masuk ke dalam ventricle masing-masing. So kitaran tu terus berlaku tanpa henti. Dia itu adalah proses pengepaman jantung. Macam mana darah masuk dan darah keluar. So kalau awak tengok sini dia buat gambaran kan, katalah start kat sini kan. Okey, darah masuk. Darah masuk, nodus SA kita akan menjana impuls saraf. Ini yang purple ni impuls saraf lah ni. Okey, so impuls saraf tu akan menjana ke seluruh bahagian atrium, kedua-duanya. Sampailah dia sampai dekat nodus AV. Nodus AV pula akan jana impuls saraf, tak jana dah tu. Melalui berkas his hantar kepada gentian pekenji. Hantar kat sini kan, dia kan ada bercabang gini kan. Sini dia bercabang, nampak? Dia start sini, bila dia bercabang, habislah semua ventricle kita akan dapat impuls saraf. Bila dah dapat, dia tahu dia kena pump darah keluar daripada jantung. So darah akan keluar daripada jantung. Dia memang start dengan SA nodes. Lepas tu dia hantar, adalah dia punya tu kan, cabang-cabang dia tu kan. So sampai dekat AV nodes. Nodus AV. Nodus AV akan hantar melalui berkas his. Berkas his akan hantar kepada gentian pekenji untuk dihantar ke seluruh bahagian kiri dan kanan ventricle supaya ventricle kita dapat arahan untuk mengecut. Jadi ventricle kita akan mengecut lah. So darah akan keluar, dipam keluar daripada jantung. Okey. Boleh? Faham ke? Siapa tak faham kat sini? Macam mana pengepaman jantung tu berlaku? Dia memang berlaku menggunakan impuls saraf. Cuma siapa yang jana impuls saraf? Nodus sinoatrium. Sebab tu saya cakap tadi, kalau apa-apa masalah, doktor hanya akan gantikan nodus SA tu lah. Sebab nodus SA tu yang punca untuk jana impuls saraf dalam jantung kita. Boleh ke? 4A? Boleh ke? Faham ke? Siapa tak faham? Amar, Muiz, Amirah, Najatul, dengar ke tak? Faham ke tak? Faham, Ego. Amirah dengar ke tak, Amirah? Tak dengar. Amirah lain tak elok ke? Tak dengar suara. Amalin ni tadi. Amalin dengan siapa lagi tadi? Apa pasal 13. Okey, cukup dah ni semua orang. Fazrina,
Najatul, Syahidah, Afina. Faham ke? Kalau kena terangkan, boleh Faham terangkan. cikgu. Boleh terangkan ke tidak ni? Dia mesti start dengan nodus SA. Apa dia nodus SA? Sinoatrium. Dialah yang menjana impas saraf. Apa-apa dia yang start. Impas saraf dijana oleh nodus sinoatrium. Ataupun nodus sinoatrium menjana impas saraf. Kena ingatlah tu. Impas saraf ni dia dijana ni. Kat mana-mana pun, kalau tempat lain reseptor jana impas saraf. Hantar kepada sistem saraf. Lepas tu hantar kepada otak. Otak akan interpret maklumat tu. Keluar balik impas saraf untuk buat apa-apa. Nak lari ke, nak duduk lagi ke. Nanti awak akan belajar dekat belakang sikit lah. Pasal koordinasi badan ni. Setakat ni okey ke tak ni? Boleh? Senyap je. 2-3 orang je cakap faham. Tapi nak terang macam mana Macam tu je lah sebenarnya boleh terang. Dia step SA jana impas. Lepas tu impas saraf tu pergi ke seluruh bahagian. Macam ni lah macam gambar ni. Ke seluruh bahagian atrium. Okay. Waktu yang sama atrium akan mengecut. Hantar darah masuk kepada ventricle. Waktu yang sama juga impas tu dah sampai dekat nodus A kita. Nodus A pula akan hantar impas saraf ke seluruh bahagian melalui berkas his dan juga gentian G. So bila sampai dekat, dia juga lagi sikit-sikit cepat, sangat cepat. Sampai keseluruhan bahagian ventricle itu, dah dapat impas saraf, maka impas saraf akan mengarahkan ventricle untuk mengecut. So, ventricle kecut, darah dekat dalam tu akan dipam keluar daripada jantung melalui dengan arteri pulmonary dengan aorta ke seluruh bahagian badan yang lain. Ingatlah tu. Okey. Jadi, pengetan dan pengenduran otot jantung inilah sebenarnya yang mengakibatkan ni loop dup. Ataupun kita panggil sebagai tekanan darah sistol dan diastol. Untuk tekanan darah yang normal, bahagian sistol 120. Normal lah tu. Diastol 80. Apa dia sistol? Apa dia diastol ni? Sistol tu apabila awak tengok sini. Ni sistol yang kuning ni. Waktu tu darah dia buat apa? Diastol darah masuk dekat dalam badan. Sistol darah keluar. Dalam badan, daripada badan pula. Diastol darah dipam masuk ke dalam jantung. Sistol darah dipam keluar daripada jantung. Itu sebenarnya yang berlaku lah. Nanti kita tengok ni ada lagi ni. Okay ni tengok ni. Yang inilah. Bila loop dup yang doktor duduk check tu kan. So loop tu apabila AV valve close. Ni apa ni? Kita ada injap bikuspid dengan trikuspid kan. Dua-dua tertutup. Inilah loop. Lepas tu bila injap sabit, dua-dua injap sabit kita terbuka, dia bunyi dup. Loop dup. Darah dipam masuk ke dalam jantung dan darah dipam keluar daripada jantung untuk dup tu. Loop masuk dalam jantung. Dan ni darah keluar daripada jantung. So ketika pengepaman jantung, bunyi loop dup boleh kedengaran. So macam mana tahu? Macam mana boleh dengar? Bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Ini daripada buku teks awak ni. Dua-dua injap tertutup. Bunyilah loop. Lepas tu bila bunyi kedua dup tu dihasilkan apabila injap sabit pula ditutup. Darah dapat keluar, dia pun tutup balik. So itu adalah bunyi dup. So dapatlah loop dup. So ni bacaan dekat elektrokardiogram lah ni. Ni. Naik, turun. Atas, naik, balik turun. Ini dah. So waktu loop ventricle contracts. Maksudnya ventricle tu tengah push darah nak keluar daripada jantung. Waktu dup tu ventricle dah mengendur dah. Tapi atrium tengah masukkan darah dekat dalam jantung. So itu yang berlaku lah sebenarnya. Kitaran ini berlaku tanpa henti macam saya cakap. Selagi kita bernafas dan bernyawa.
Ha. Okey, jadi kan ini adalah apa yang dapat dekat dalam elektrokardiogram tu lah. So yang normal 120, diastol 80 ni. Okey, tekanan sistol adalah puncak tekanan diambil pada aorta dan arteri semasa ventrikel kita mengecut dah. So, tekanan diastol pula adalah tekanan yang terendah diambil semasa jantung berada dalam fasa rehat. Okey, tekanan darah sentiasa berubah-ubah sepanjang hari. So waktu kita aktif mungkin 140/90. Kalau kita bawa lepas bersukan ke apa memang dia akan lebih daripada 120. Tapi kalau kita normal, rehat-rehat, duduk dekat atas lembek, atas baru bangun tidur, normalnya adalah 120/80. Tapi kalau time awak tidur ramai cek, dia dapatlah 110/70. Itu time. Yang ni semua normal lah. Tapi dia berubah mengikut aktiviti seharian kita. Bila awak aktif, dia naik tinggi sikit. Bila awak relax, dia turun balik ke normal. Ataupun awak terlalu relax macam tengah tidur, dia rendah sikit. So dia berbeza setiap sepanjang hari. Dia bukan kekal 120/80 lah. Okay. Ni adalah alatan-alatan yang digunakan untuk cek tekanan darah. So yang ni yang lama kan. Kita tak kerti gunalah ni. Doktor-doktor dengan misi je pandai guna. Ni. Sekarang yang ini tekan je. Tak pasang tekan. Yang ni kat rumah semua orang hampir ada lah ni. Dalam Shopee, dalam tak sampai 20 lebih, 30 lebih pun dah dapat dah. Cuma accuracy mungkin tak berapa tepat lah. Tapi boleh dijadikan panduan dekat kita musim-musim pandemik ni kan. Nak tengok tekanan darah kita macam mana. Tak apa, boleh beli kat Shopee, tak ada masalah. Okey je. Cumanya mungkin cepat rosak. Kalau lari tak accurate tu maksudnya lari sikit-sikit je lah. Tak adalah lari banyak. Dia tak ada masalah pun. Beli je. Kalau daripada tak ada langsung, kalau ada duit boleh belilah ada. Memang kata silap saya dalam sebeli saya tengok dalam RM20, RM30 boleh dapat dah satu ni. Biasa je lah. Dan memang untuk uji tekanan darah saja. Tak ada lah yang pelik-pelik sangat. So awak boleh pasang dan awak tekan, dia baca sendiri. Tak macam yang ni. Yang ini ni kena dengar, kena pakai stetoskop untuk dengar bunyi loop dup tu. Doktor dengan misi je pandai. Memang tak boleh buat lah kalau kita tak mahir. Kita kena ada amali untuk buat dengar benda tu. Belajar cara nak dengar lah. Okay. So, satu kita kardiak itu lengkap apabila berlaku sistol dan diastol lah. Darah mengecut dan pam ataupun darah mengendu waktu tu darah diisi masuk ke dalam jantung. So itulah yang berlaku. So ingatlah ventricle tu sistol itu apabila ventricle tu keluarkan darah daripada jantung. Berlaku apabila darah dikeluarkan daripada jantung kan. Dan apabila darah masuk ke dalam jantung, terpanggil sebagai diastol lah, diastol. Ini cara macam mana tekanan darah tu diambil lah. Letak dekat sini kan. Kat atas ni sebab dia punya antara arteri, paling dekat dengan arteri kita dengan kulit kita dah. So letak dekat sini lah. Kalau yang ni lama lah. So tekan-tekan nama benda ni sebenarnya speed manometer. Manometer, sorry. Speed speed manometer. Nak sebut pun susah. Ni lama ni. Yang ni biasa je lah. So saya harap benda ni awak ingat lah. Jadi sama lah ni. Sistol ingat. Sistol tu pam darah keluar daripada jantung. Diastol tu darah masuk semula ke dalam jantung. Sebelum pergi dekat yang lain lah. Tapi sempat nak pergi lah. Yang ini yang ni lah. So normal, kalau normal tu sekitar ni lah. Sistol kita 120. Tambah tolak lah. Kalau 100/70 okey lagi. Tak adalah rendah sangat. Tapi tengoklah depends juga. Kadang-kadang orang tu memang darah rendah. 100 tu pun mujur kan. Tengok atas orang juga dia kebiasaan dia macam mana. Kalau tiba-tiba daripada dia lihat normal, tiba-tiba rendah, boleh pengsan juga tu. Tapi kalau dia dah memang biasa darah rendah, tak ada masalah. Okey, ni diastol sekitar 80 lah. Kalau lebih daripada 90, tinggi dah sebenarnya ni. Dekat bahagian bawah ni. Okay. So ini pre-hypertension. Maksudnya ada dah petunjuk-petunjuk tekanan darah dia tinggi. Kalau 120, 129. Waktu relax ni bukan baru lepas main sukan apa semua pergi cek darah tengok-tengok. 100 dekat 140 awak pun kata. Nak darah tinggi. Tidak. Waktu tengah relax-relax awak tak buat aktiviti apa-apa pun. Pergi cek-cek tengok-tengok.
pergi dah dekat dekat 140. So kena pandai-pandai lah, kena jaga makan semua-semua kan. Kita kuatir benda tu kekal lah. So diastol 80-89. Yang ini dah masuk high blood pressure stage 1 lah. 140-159. Bahagian bawah 90-99. Macam saya cakap tadi lah, kalau 90 tu bahagian bawah tu memang kira tinggi lah. Bahaya lah, bahaya sebenarnya. Okey, lepas tu kalau yang lebih tinggi lagi, ni. 160 ke atas untuk sistol dan untuk diastol pergi 100. Bahayalah yang ini yang stage 2 punya BP yang tinggi ni. Bila jadi macam ni, salah satu cara untuk mengurangkannya adalah bukannya tidur, tidak. Tapi kena jaga makan dan rajin buat senaman lah sebenarnya. Okey, selain daripada tu, kena tahu yang ini, hari tu saya dah sentuh sikit tentang pengecutan otot rangka di sekeliling vena lah. Kenapa? Sebab jantung kita tu, pengempalan jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Tapi daya yang dihasilkan oleh jantung kita sewaktu dekat aorta tu, yang waktu darah dipam keluar daripada ventrikel kiri tu, dia mungkin tak cukup kuat untuk mengembalikan semula semua darah itu kembali ke jantung melalui vena. Jadi untuk menentang daya tarikan graviti tu, pentingnya kehadiran injap dalam vena lah untuk memastikan darah mengalir sehala sahaja ke jantung. Yang ni saya dah terang tadi tu. So vena je yang ada injap. Okey. So pengaliran darah dalam vena dibantu oleh pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena. Macam saya terangkan hari tu, bila ada pengecutan otot, inilah ni otot kan kat kaki kita, dia tekan kiri kanan. So apa yang berlaku, darah boleh dipam balik semula ke jantung. Pengecutan otot tu dia akan kurangkan diameter vena kita. Jadi mencerutkan vena, so vena benda tu akan dipam pergi balik lah, jalan-jalan. Tapi dengan syarat kena ada injap untuk memastikan darah mengalir sehala sahaja kembali ke jantung, tak balik semula kat tempat lain. So pengecutan otot rangka di sekeliling vena menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk menakan darah mengalir ke arah jantung. So injap yang dia nak pergi tu akan terbuka, injap yang kat belakang akan tertutup. Kena ingat macam tu. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. So yang ini lagi nampaklah jelas. Yang ni kalau kat tangan, tadi kat kaki kan. Yang ni kalau kat tangan, sama saja. Yang ni buka, yang belakang kena tutup sebab dia tak nak darah tu balik semula ke belakang. Okay, bila yang ini dah buka, darah dah pergi, nanti yang ni tutup. Darah akan pergi ke depan lagi. Yang depan pula akan buka. So itu adalah arah pengaliran arah pengaliran darah lah. Dengan syarat bila berlaku pengecutan otot. Apa pengecutan otot? Pengecutan otot tu otot akan sekeliling dia akan mengecut dan menekan vena kita tu. Vena tu akan tekan dekat tengah. So akan tertolaklah darah ke depan. Dengan syarat injak kat belakang tutup. Kalau tidak memang dia akan ada backward lah. Tapi sebab injak ni tutup, semua darah akan mengalir ke depan sahaja. Okay. Boleh? Sampai sini okey ke? Boleh ke? 5A. Jadi 5A pula dah 4A. 4A ada nak tanya? Tak ada? Faham ke? Senyap je. Ui, 4A. Ngantuk. Ada orang ke tidak ni? Faham Cikgu. Faham ke? Ngantuk. Awak nak tengok video ke? Dia ada je. Dulu bakmi duk 3/5. Kita ingat video yang mana? Oh yang ni ni. Oh yang ni yang operate ni. Dulu memang boleh buat lah benda ni tapi kita tak buat lah sekarang. Untuk kenal ni jantung lembu.
Jantung lembu. Ni Cikgu Amran tolong operate kan. Kita jemput Cikgu Amran untuk operate. Then, memang waktu belajar jantung kita biasa memang kita operate lah. Apa tu? Jantung lembu ni. Nak beli. Kena order jantung lembu ni. Kalau kita pasang kan wayar getah, kita sambung, memang kita nampak air tu masuk dan keluar lah. Sebenarnya kalau betul. Yang ni sebab dah operate ni tak boleh lah. Kalau masuk air memang bocor lah. Sama je jantung manusia pun lebih kurang macam ni juga. Suara. Tapi awak tak tahu. Kalau benda dah terlepas, nak buat balik susah lah biasanya. Tu Vena tak nampak. Vena. Vena cover tadi ada. Tak dengar. Sebab nak tunjuk salo lah tu. Oh, ni eksperimen lain. Yang ini yang tadilah. Yang saya dah tunjuk kat awak mula-mula start kelas. Awak boleh tengok balik lah video ni. Macam mana sebenarnya pengetutan kot dah faham. Awak dengar tak bunyi dia? Dengar ke? Asal tu awak dengar ke nampak gambar saja? 5A? Video yang saya pasang ni awak dengar ke awak nampak Tak gambar? jelas you. Tak dengar? Tak jelas. Dengar tapi tak jelas. Kalau saya hantar, saya boleh hantar benda ni dalam video, dalam grup. Awak boleh download lah. Dia tunjuk macam mana impas saraf tu bergerak sebenarnya. So yang ni AV kan. Kalau macam ni kak, bila darah masuk, yang dia akan jana impas saraf. Lepas tu dia akan pergi ke atrium kiri, atrium kanan semua sampai dekat AV nodes. AV node pula terima dan dia akan jana impas saraf untuk pengecutan otot ventricle pula. So dia akan lalu dekat berkas his tu kan. Lepas tu dia akan sampai ke tengah-tengah tu kan berkas his kan. Lepas tu dia akan sampai ke ventricle pula. Gentian pekenji akan bagilah kiri dan kanan. Impas saraf tu akan sampai ke seluruh ventricle kita, kiri dan kanan, dan dia akan buat pengecutan. Otot di situ akan mengecut. Jadi bila otot mengecut, darah dipam keluar. Dia akan jadi ginilah. Masuk tubik. Tanpa henti. Tengok ni. Bila dia masuk,
Kena tengok apa nama tu? Bila masa injap sabit terbuka ni, dua ni. Lepas tu yang ni kan, injap bikuspid dengan tricuspid tu. Dia ada masa buka serentak tu kan. Yang tu lah sebenarnya. Dia buka, dua-dua buka. Yang ni dua-dua terbuka. Yang ni pula dua-dua terbuka. Masa mana? Yang tu yang keluar loop-loop tu. Time loop, injap. Apa terbuka tadi? Dia tanya tau dalam biasa. Benda-benda macam tu awak rasa, tanya ke? Tanya. Kalau loop tu, injap bikuspid dengan tricuspid yang tertutup. Loop tu, injap sabit, dua-dua injap sabit yang tertutup. Saya nak masuk, tapi saya rasa takutnya yang ini pun awak senyap je. Macam kalau saya masuk pun tak tahu apa-apa. Senyap faham ke senyap tak faham, saya pun tak tahu. Sebenar-benarnya. Nak masuk daripada tadi lagi sebenarnya. Kalau boleh nak pergi terus kepada mekanisme pembekuan darah. Tapi macam, taklah. Okey ke tak sebenarnya hari ni? Okey, cikgu. Saya tanya pun, dengar tak dengar awak jawab. Okey, cikgu. Okey ke? Risau tak okey je. Yang ini mekanisme juga. Banyak lepas ni kan hala ke belakang semua mekanisme ni. Ni mekanisme pembekuan darah. Ni bukan. Yang ini gambar lain. Yang ini ni gambar bypass. Bypass. Yang orang kata buat operate bypass kan. Daripada sini. Sebab ada arteri mana-mana yang tak dapat oksigen, so dia akan buat bypass untuk menghantar oksigen tu. So ini bypass lah yang dibuat. Kalau awak dengar orang operate bypass tu dia buat macam ni. Ni aorta kan. Ni dia punya arteri. Panggil apa dah, tak ingat. Yang dekat jantung. Okay. Yang ini ni mekanisme ni lah nak terangkan ke awak esok dah lah. Pembekuan darah ni. Lepas tu dia punya dia punya ni masalah berkaitan dengan pembekuan darah. Tengoklah dulu. Terutama sekali yang ni saya tak rasa, yang ni susah pun. Tak ada susah sangat mekanisme pembekuan darah tu. Yang pasal reaksi dengan kumpulan darah tu, saya baca, dia faham betul. Nanti sekarang bila saya tegang itu, kalau awak tak tahu apa dia antigen tu kan, susah juga. Saya baca dulu malam ni. Inilah saya baca semua faktor reaksi sikit supaya awak ada idea dah sebenarnya. Apa dia? Esok ni nak belajar ni. Yang pasal bypass tadi tu awak boleh jumpa dekat 10.6 nanti tu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa kena berhenti lah kot. Awak pun senyap je. Ngantuk ke apa ke saya pun tak tahulah. Jadi. Tak ada nak tanya ni? Pak A tak ada nak tanya ni? Tak ada, cikgu. Tak ada Tak ada, tak apalah. Kita berhenti kat sini lah. So kita sudahi kelas kita ni dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. So boleh left lah kalau dah tak ada apa-apa nak tanya. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama.